Assalamualaikum. Video kali ini cikgu akan terangkan cerpen air mata dalang. Sinopsis, Pak Yasuk ialah penggiat seni wayang kulit. Sudah bertahun-tahun Pak Yasuk mencari rezeki sebagai dalang wayang kulit untuk membesarkan anak-anaknya iaitu Sauki, Sulida dan Naimah. Dia tinggal di kampung bersama-sama dengan isterinya Mak Esa. Ketiga-tiga anaknya telah pun berjaya dalam pelajaran dan kini mempunyai kerjaya yang baik. Sauki bekerja sebagai guru pendidikan Islam di institusi kerajaan di Kuala Lumpur. Sulida menjadi jurutera syarikat minyak di Miri, Sarawak dan Naimah pula menjadi doktor di Hospital Kulim, Kedah. Semasa di beranda rumahnya, Pak Yasuk teringat akan anak-anak dan cucu-cucunya. Sama ada Pak Yasuk dan Mak Esah atau cucu-cucu mereka, apabila masing-masing teringat antara satu sama lain, mereka akan menelefon dan bertanya khabar. Ketika Pak Yasuk sedang gigih memahat belulang patung wayang kulit, Pak Yasuk teringat kata-kata menantunya, Faizah, iaitu isteri Sauki yang melarang Pak Yasuk meneruskan kerjayanya sebagai dalang. Bagi Faizah, pekerjaan tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pak Yasuk berasa marah dan kecewa dengan penghinaan tersebut. Pak Yasuk hairan kerana Tok Siak, Pak Lebay dan Imam Masjid tidak pernah menghina kerja-kerja seninya selama ini. Seperti masyarakat Islam lain di kampungnya, Pak Yasuk juga pergi solat berjemaah di surau dan masjid. Pak Yasuk juga membayar zakat dan menziarahi saudara maranya jika ada yang sakit dan jika ada kematian. Malah di bangsal wayang kulit di halaman rumahnya, anak-anak muda di kampung tersebut berlatih menabuh gendang selepas selesai solat Isyak. Jika ada sesiapa di kampung tersebut yang sakit atau jika ada kematian, latihan menabuh gendang dihentikan sebagai menghormati penduduk kampung berkenaan. Semenjak peristiwa itu, Faizah tidak balik ke rumah Pak Yasuk lagi. Namun sebagai anak, Sauki tetap pulang ke kampung menziarahi Pak Yasuk dan Mak Esa. Pada suatu hari, Nora datang ke rumah Pak Yasuk kerana ingin belajar menjadi dalang wayang kulit. Ibu bapa Nora tinggal di Kuala Lumpur. Apabila Nora memberitahu Pak Yasuk yang dia penuntut universiti, Pak Yasuk bergurau dengannya yang Pak Yasuk juga pernah pergi ke hospital universiti di Kubang Kerian kerana menziarahi saudara maranya yang sakit. Pak Yasuk dengan rasa bangga dan dengan rela hati sedia mengajar Nora seni wayang kulit. Dalam jangka masa 3 bulan, Nora berjaya menguasai ilmu pendalangan wayang kulit daripada Pak Yasuk. Akhirnya Pak Yasuk mengadakan majlis memperlimau untuk Nora kerana berjaya menguasai ilmu tersebut. Semua anak dan cucunya diminta pulang dan menghadiri majlis tersebut. Tanpa diduga, Faizah turut pulang bersama-sama dengan Syauki dan anak-anaknya. Faizah memohon maaf daripada Pak Yasuk akan kesilapannya selama ini yang menghina pekerjaan Pak Yasuk. Tema cerpen ini ialah kecintaan terhadap seni warisan bangsa ataupun seni wayang kulit. Pak Yasuk sanggup menurunkan ilmu pendalangan wayang kulit kepada Nora untuk memastikan warisan seni wayang kulit berterusan. Seterusnya, persoalan tanggungjawab sebagai ketua keluarga ataupun tanggungjawab terhadap keluarga. Contohnya, Pak Yasuk dapat menyara keluarga dan membesarkan anak-anaknya hasil dari pendapatan sebagai dalang wayang kulit. Seterusnya kita ingin lihat peranan, perbandingan watak Nora dengan
peranan watak Pak Yasuk. Untuk perbandingan watak, penyebutan yang betul ialah, penyebutan fakta yang betul ialah Nora seorang mahasiswa universiti manakala Faizah bekerja sebagai guru. Mesti ada perkataan manakala. Jika tidak ada perkataan manakala, jawapan akan salah dan contoh juga akan salah. Okey, kita tengok nombor 2, Nora meminati seni wayang kulit manakala Faizah tidak meminatinya. Contohnya, Nora dari Kuala Lumpur datang ke kampung untuk belajar, manakala Faizah yang tidak meminati, dia melarang Pak Yasuk daripada menjadi dalang wayang kulit. Nora belum berkahwin manakala Faizah sudah berkahwin. Semuanya kena ada manakala. Nora ialah penuntut kepada Pak Yasuk di bidang seni wayang kulit, manakala Faizah ialah menantu kepada Pak Yasuk. Kedua-dua watak ini tinggal di Kuala Lumpur. Kedua-dua watak ini tinggal di Kuala Lumpur merupakan persamaan antara watak. Persamaan antara watak. Seterusnya peranan watak Pak Yasuk. Yang pertama, Pak Yasuk sebagai suami. Contohnya, Pak Yasuk ialah suami kepada Mak Isah. Nombor 2, Pak Yasuk sebagai bapa. Contohnya, Pak Yasuk ialah bapa kepada Sauki, Sulida dan Naimah. Yang ketiga, Pak Yasuk sebagai orang Islam. Contohnya, Pak Yasuk solat berjemaah di surau atau masjid atau mengeluarkan zakat. Jadi, untuk peranan watak, kita tengok lebih kurang samalah peranan watak. Pak Yasuk sebagai guru seni wayang kulit. Contohnya, Pak Yasuk mengajar seni wayang kulit sebagai guru. Sebab cerita ini tentang wayang kulit. Pak Yasuk sebagai dalang wayang kulit. Contohnya, Pak Yasuk bekerja sebagai dalang wayang kulit. Pak Yasuk sebagai datuk. Contohnya, Pak Yasuk ialah datuk kepada 7 orang cucu. Seterusnya, Pak Yasuk sebagai bapa mentua. Contohnya, Pak Yasuk ialah bapa mentua kepada Faizah. Jadi, untuk mana-mana cerpen, peranan sebagai suami, bapa, orang Islam, sebagai datuk, sebagai bapa mentua, sekiranya anaknya berkahwin, bapa mentua lah. Peranan ini samalah, sama mana-mana cerpen. Sekiranya mereka berkahwin ada anak, lebih kurang samalah dan beragam Islam. Pak Yasuk sebagai guru dan Pak Yasuk sebagai dalang ini kita lihat berdasarkan cerita lah. Berdasarkan cerita. Jadi di sini jika yang samanya ialah seorang suami, bapa, orang Islam, sebagai datuk, sebagai bapa mentua. Sudah ada 5 di situ. Mungkin sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, ataupun bapa mentua, mungkin 3, sekiranya tak ada cucu. Jadi pelajar boleh ambil konsep ini untuk peranan watak. Kalau watak tu perempuan, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai ibu mentua, kita boleh tukarkan begitulah untuk peranan watak dalam cerpen. Dua perkara saja yang penting yang beza untuk kali ini, perbandingan watak dengan peranan watak. Jadi yang lain-lain pelajar mesti membacalah cerpen ini. Jadi Pak Yasuk ni ada 3 orang anak lah tadi. Kalau tengok latar tempat, beranda rumah, Miri Hospital Kulim, Hospital Universiti, Bansal Wayang Kulit. Jadi pelajar mesti tahulah peristiwa yang berlaku di tempat-tempat berikut. Itu saja untuk kali ini.